إلى مصطفى محمد الشباب لما كان نسينا فاتها أو الشر بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم علمتنا إنك أنت الحكيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا استمع أمري وحدك لا تمي سالي اللهم أرنا الحق وأرنا الباطل اللهم اسكن الهدى والتقى اللهم اجعلنا فينا معاملا متقبلا رزقنا وشر وسبابنا فافهمنا سليمان ولكن علما ولا أعمال. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah segala puji ya Allah selawat salam keluarga sahabat sampai dunia dikiamatkan. Terima kasih kepada AJK Muslim Sunni Haji dan imam kita dan Bilal dan seluruh hadirin sekalian. Kita berkadilah kita dapat bersama bersua dalam suasana bertemu mata ke mata. 3 bulan genap, 3 bulan inilah kuliah pertama. Cuti raya pun tak sampai itu, panjang sungguh cuti kita. Saya dulu sakit, gangguan lah, gangguan memang gangguan masalah je lah yang berhitam. Lama juga berehatnya, tapi lah yang dikatakan itulah kerja kita hanya itu. Jadi kita ingat tadi kuliah tu tak ada apa-apa lah income kita gitulah. Rupanya lagi alhamdulillah datang tu semua datang Allah Akbar. Rasa terhalu lah atas gitu juga. Kita bila ni alhamdulillah para jemaah yang simpati yang kat kita memanglah ustaz-ustaz yang di pondok tak bergaji itu memang kesian. Alhamdulillah masih ada lah, walaupun kata tak banyak mana ada sikit yang jemaah ingat kita lah. Diuji pula jabatan kita untuk tadi Ustaz Tamizi datang bawa, saya risau jatuh bawah tu, kita baru dah betulkan dia nak pergi juga dah, alhamdulillah dapat sikit bantak sumbangan. Tengok macam mana suasana apa itulah Ustaz kita ya. InsyaAllah kita tidak masa kita terbatas masa ni. Masalah apa ni siapa ada macam cikgu yang ni tu tidak apa dia saya 7 ni. Oh, apa? Satu. Ada ya. Oh, masa tu apa? 126. Tak banyak dah 126. Kali kita masuk 126. Lihat. Okey, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muslim wa ta'ala wa nafa'u fi dunya. Dia masak ke 126 dia pada 183 dekat Nabi lah. Jadi itu dapat khatam kita ni insya-Allah boleh kita sambung ya. Jadi masalah ini masalah yang ujung-ujung ni tak apa pasal, cuma adalah masalah sampingan. Kita kena tahu apa keadaan kelakuan kita bila berlaku, bila ada benda macam inilah ya. Contohnya situ 90 Kalau muslim wa ta'ala wa nafa'u melihat butuh atau fijat ibadah dalam solat. 2 keadaan, hidup atau mati. Kalau hidup selamat, tak masalah. Kalau mati bangkai. Bangkai ni ya, istilah bangkai mana-mana binatang mati tak sembelih, bangkai aja ya. Walaupun binatang itu ada dimakan. 2 jenis ya, dia bangkai itu bangkai. Cuma bangkai ni 2 yang dihalalkan oleh Allah ya. Wahid lana maitatan wa daman. 2 ni dihalalkan oleh Allah. Muslim dia Muslim. 2 jenis darah, 2 jenis bangkai yang tak boleh sembelih lah. 1 limpa dan hati, belalang dan ikan. Bila pun tak sembelih bangkai. Wahid lana kita atau kita 2 berdalaman kita dan 2 bangkai. Dalam ni 2 bangkai maknanya macam tadi ada cuma 2 bangkai itu maksudnya belalang tak perlu sembelih, ikan tak perlu sembelih. Cuma bangkai. Bangkai ni yang pertama kita sebut yang makna dimaafkan dan tidak dimaafkan. Contoh semut ni
Kalau dalam solat dia tak maaf, luar solat dia maaf. Beza lah antara dalam solat dan luar solat. Darah dan solat maaf, luar solat tak maaf. Darah najis, bangkai najis, ya. Cuma di mana dimaafkan? Bangkai ini dimaafkan di luar solat dengan syarat tidak mengalir darah. Contohnya kita masak lemak, satu buat ikan patin, jatuh cicak dalam masak atau toyak tu, habis kan. Sebenarnya kalau dah tak makan, silakan, dia tak najis. Cicak binatang tidak boleh darah, boleh kita potong je, dia najis. Cuma tak larat makan itu je. Buanglah, dengan buanglah gulai itu, makan cicak sudah itu je. Buang cicak tu kalau nak makan larat, dia tak najis. Tapi kalau dalam solat, bangkai dalam solat, walaupun kata bukan cicak semua mati, kita bawa dalam solat, lepas solat tengok ada pelekat, ada ke semua ke mati atas solat. Dan solat dia tak maaf. Darah menebas-nebas gigit di pacat, habis basah kita darah kita tu, maaf. Dalam kitab Al-Tamain, kalau banyak sekalipun dimaafkan. Ada khilaf atau banyak sikit, tapi maaf, darah yang mengalir daripada kita, yang keluar ke solat, darah itu dimaafkan. Melainkan yang banyak dia usaha dia atau dia ikhtiar dia picit tu tu, tak boleh dia juga picit dia darah, itu ada setengah dapat dimaafkan, dia tak dimaafkan. Itu sikit banyak. Yang pentingnya darah itu dimaafkan dalam solat, ya. Bangkai, ini bangkai kita tengok, kalau bangkai lalat, bangkai semut, habis solat tengok bangkai ada, ulanglah solat, yang ada solat, yang ialah solat, kita ulang dah solat. Sebab tu dia tak maaf. Ambil contoh lah, dia tak ada buat ini. Biasa tak kita, kalau kita gula dia kan, dia biasalah sirap. Semua yang ada dalam gula tu kita termasuk dalam air sirap. Dia dua keadaan, ya, dimaafkan dua. Yang pertama bukan sekali masuk, yang kedua tidak banyak berubah sifat air. Kalau banyak dia masa seorang sekali berubah minyak air itu, hukumnya najis. Baik. Tapi nak tahu caranya, kalau air kita satu katakan 10 liter air kita tu yang banyak buat sirap untuk gulai kawin kenduri ni, tengok semua ada, jangan ditapis semua tu. Jangan ambil ini ketika ada jak kita tu, ya, ambil penapis kita dekat rumah biasalah buat, kita ambil kita air ni, kita ambil air kita tapis, ini kita jak kan, ni tempat besar, ni katakan dalam jak, ni tempat besar dan jerik, tapi air itu atas penapis masuk semua tu, dan air di bawah tu najis. Kenapa? Sengaja kita menapis air itu, sengaja kita jatuhkan bangkai air atas bangkai, kesengaja itu hukumnya najis. Ya, ini adalah punca-punca sebenarnya kita tak khusyuk. Nampak kecil, keluarkan, ambil seduk apa, keluarkan, ambil tapis, keluarkan. Jangan ditapis. Dan senang kan, ngomong kita senang kan, tengok ditapis air dalam jar tu tak najis. Bila kita tapis, jatuh atas tapis, kesengajaan kita menjatuhkan air atas bangkai itu, yang air ini najis. Dan dalam gelas, berapa telitinya ulama dulu, secara umat. Ini bukan cerita sebanyak dulu, cerita nak bersih dalam dulu. Nanti katakan inna uhibbu tawbi yuhibbu tutahhirin, Allah kasih betul, Allah kasih pada orang menyucikan zahir dan batin. Allahu Akbar, itu harus teliti, barulah ya, kita tidak diganggu-ganggu langgar dalam solat kita tu. Jadi tunggu tentang itu dulu, jangan ditapis, ambil buang. Kalau kita gunakan tapis tu kita ambil buang. Jangan kita kesengaja kita menyatuh air bangkai itu najis tu. Ni sebab kerja bangkai kita kembangkan sikit, dia kata luas sikit, sebab dia bangkai dia maaf tak maaf. Dalam solat dia tak maaf, tetap batal solat. Kalau di luar solat tengok sengaja tak sengaja, kesengajaan itu tak maaf.
Tak sengaja. Syarat pula jangan banyak berlebihan air kata mak jatuhnya dengan sama sekali, itu tak maaf lah. Ya. Itulah antara kalau kita kata makna sanggup tak sanggup nak makan. Bila binatang tu yang besar umur cicak masuk dalam gulai ke, masuk dalam kuah kita, hukumnya suci. Binatang tu tidak mengalir darah. Bukan kita saja campak dalam tu, dia jatuh sendiri. Cuma persoalan kita larat, tak larat kita nak telan kuah tu. Kalau tikus kompok najis. Kadang-kadang kita sedih juga kadang-kadang berlaku sekali dah mention Mama tu kan kerawah dan dia punya oyok besar tu, tikus jatuh tu. Yang kat rumah tikus saja. Aku najis tikus binatang yang boleh darah mesti dalam kuah atau gula. Kuah itu jadi najis. Berbeza dengan cicak binatang tidak boleh darah. Nak ceritalah teliti tengok ya. Kita ambil kita melihat kutu atau pijat di bawah baju dalam solat. Ya. Jika solat ia melihat kata dia solat. Ya, kata jika dalam solat ia si musalli solat itu melihat kutu atau pijat di atas baju dia, maka kata Syekh Abu Amir Al-Marwazi, tokoh ulama terkenal dah, aula baginya dibiarkan sahaja, ya, tapi tidak mengapa jika ia campakkan dengan tangannya, atau dikibas atau dikus dengan tangannya, atau dipegang hingga selesai solat. Jika dia dibunuh, ya, bunuh serangga-serangga itu dalam solat, maka darah sahaja dimaafkan. Nyamuk puk, darah maaf, pakai tak maaf. Darah saja dimaafkan, tidak kulitnya. Dengan erti jika ia membunuh dalam solat dan kulit binatang itu terlekat di kukunya atau di bajunya, maka hukumnya batal solat. Ni tengok ya, dalam bab ini kita ada berapa lah, kita kembangkan sikit lah kalau kita nak cerita lebih detail sikit. Okey. Yang pertama, tengok ya, pijat ni, kalau dia kena satu rumah, saya tengok dia sendiri grafik, dia macam dia punya spray tu macam tu lah. COVID-19 tu pakai PPE, sebab satu rumah spray, tak ada siapa boleh selamat rumah tu. Pijat je, penuh pijat. Pijat ni ubatnya dunia Belanda je, tak payah spray. Taruh dia Belanda, mana-mana celah-celah tu confirm insyaAllah. Kalau dia tak lari, kita lari. Itu Pak Lekor tua dia. Pak hebat dia Belanda ni. Daun-daun dia. Tahu lah keturunan. Ini pernah aku. Dia pijak sekali, masuk sekali ke kita, bersarang dia, biarlah dia. Dia Belanda. Dia kita tak bunuh dia tak apa. Dia bunuh dia masalah. Dia darah tak maaf, dia tak maaf. Darah tidak, apa dia kata dia maafkan. Bangkai tidak maafkan, batal solat. Ada tiga keadaan hukum yang berlaku. Satu, memang kita boleh bunuh dia, tidak ada hadam bunuh. Jadi bila jatuh hukum bunuh dengan bentuk zalim, dosa yang pertama. Yang kedua, kita bunuh, ya, lepas tu sengaja kita biarkan najis di atas badan, tak segera kita buangkan dia, tak kita sucikan dia, dosa kedua. Sengaja membiarkan najis atas anggota badan. Yang ketiga, ya, bunuh tu, tengok kita ambil budaya kita bunuh. Tengok bagaimanakah hadis Imam Abu Dawud, Imam Nasa'i, ya. Dan idza qataltum ya, bila kamu sembelih, ihsan dalam sembelihan. Bila kamu bunuh, ihsan dalam kita bunuh tu. Bunuh je, tak bunuh. Okey, itu tak berdosa. Yang dosa dia, geram biasa ni. Satu cabut dia punya tu, cabut habis. Apa? Lepas tu ambil. Dosa kedua, sengaja berlemah dan di atas badan. Dosa ketiga, tak segera basuh. 3 dosa.
betapa halus ulama. Bab itu pun Allah. Dosa kan besar, dosa besar kecil. Dosa ni menghalang rahmat Allah, menghalang kasih sayang Allah. Kira macam tu pun dikira. Apa macam kita nak katakan. Itu contoh, nak bunuh. Tapi jangan sampai kita menzalimi ni. Kita kata ahsan qasla. Bila kamu bunuh, ihsan dalam bunuh. Bunuh. Nanti ihsan ni cabut ni lepas tu geram. Pijat ni geram. Pecium pula tu. Takut pijat wangi, pijat busuk. Tukar-bertukar buat apa dia. Itu kita contoh. Tak apa cantik kan. Bunuh sila, jangan tak 3 hukum. 1, zalim dalam bunuh. Yang kedua, sengaja melomor najis atas badan. Rasa ketiga, membiarkan tidak dibuang najis tersebut dengan segera. Wajib segera menghilangkan najis pada badan. Wajib segera, bukan sunat. Jadi hukum di sini, bunuh itu dibenarkan. Tapi bila kita bunuh, pastikan tidak bangkai itu tidak berada di atas anggota kita, baju ke, kain ke sebagainya, kulit kita, ya, qada atau ma'inah, maknanya kadar itu, dan kita tak segera tepiskan, maka hukumnya batal solat. Yang tak batal, yang tidak dimaafkan, darah nyamuk, darah apa-apa darah yang keluar daripada binatang ke, dan daripada kita pun itu dimaafkan, ya. Cuma dia kata sini, dan kulit binatang itu terlekat di kuku atau di baju, maka hukumnya batal solat. Sebab bangkai tidak dimaafkan solat. Kerana berdasar kaul yang sahih, yang kuat, bahawa bangkai serangga yang tidak mengalir darah, ya, itu najis. Tetapi kata Syekh Abu Hamid Wazi, tidak mengapa serangga itu dibunuh dalam solat, sebagaimana tidak mengapa dibunuh ular atau kada dalam solat. Dasar hadis Imam Ahmad hadis sahih, uqtul aswani fi solat. Bunuhlah 2 binatang hitam dalam solat, itu ular dan kalajengking. Dalam solat suruh bunuh, 2 solat lagi dia suruh bunuh, ya. Darah dimaafkan, ya. Darah itu tengoklah, dia tidak dibahaskan banyak sikit dalam kitab Fathul Mu'in. Tadi kata banyak sekalipun dimaafkan dengan syarat. Jangan syarat, ya, itu darah ajnabi. Darah Nabi kalau banyak dia tidak maaf. Memang darah asing, bukan darah kita. Darah asing kalau banyak tidak dimaafkan. Kalau darah kita banyak dimaafkan. Itulah dia punya kaedah, ya. Kalau nyamuk, biasa nyamuk tak banyak darahnya. Contoh kalau dia kalau dia apa sekalipun kan, dia kenyang sekalipun tak banyak anak, itu sebenarnya maaf lah. Kena uruf kena dia punya maaf tu, tengokkan uruf lah. Tapi kalau dah macam katakan dalam bentuk besar, itu dalam bentuk silidokosin, darah tu berkembang, itu tengoklah, ya. Yang kalau kesikit dimaafkan sebab darah tu asing, bukan darah kita. 2, 1 darah kita banyak orang dimaafkan. Kalau darah bukan kita punya, tengok kalau banyak tak maaf, sikit dia maafkan. Dia menyamuk sikit, ambil sikit menyamuknya. Itu dia, kita tengok keadaan darah dari mana. Daripada kita, kalau banyak sekali pun dimaafkan. Maka khilaf ulama tentang kita picit dia atau usik dia tu, itu keluar banyak tu tidak dimaafkan dah. Tapi kalau bukan usaha kita, keluar mana pun terbuka kapas tempat gigitan pacat itu terbuka, contohnya keluar darah, dimaafkan. Tapi lepas tu basuhlah dengan bawa lepas tu lah, ya. Itu contohnya ada darah ada Nabi ada, dan darah yang bukan darah kita kalau banyak tidak maaf, dan kita maaf. Itulah nak cerita kalau kita kembangkan daripada yang pertama akhlak dalam membunuh, ya. Yang kedua ihsan, ya. Ihsan, kita berihsan walaupun binatang yang bukan apa dikatakan yang katakan bukan halal makan pun kita kena ihsan. Apa binatang ihsan, baik kita apa baik juga sembelihan kurban, ihsan dalam sembelihan, tidak tertunjuk depan kerbau tu pisau asah parang dekat depan kerbau tu lembu tu, itu kata ihsan tu, ya. Memang itu keadaan akhlak kita tak ada. Jadi kalau dilihat di sini, kalau kita kembangkan di pertama sekali, najis bagi ada 2, ya. Najis dimaafkan, najis tidak dimaafkan. Yang maaf, ya, dalam solat
dan luar solat. Jadi yang dimaafkan apa dia? Yang dimaafkan najis ini dimaafkan bila dah merata tempat tu dengan najis. Contohnya tak cicak. Pergi surau ditinggalkan, di mana-mana jalan lama tu surau banyak tinggal. Kita tengok nak semayang memang tak cicak penuh, tak tikus penuh. Ambillah apa sejadah yang boleh tutup. Kena juga kain kita pada tepi tu, kena juga dah banyak tu. Nak sapu pun tak tersapu, dah melekat tai tikus dan tai cicak itu dimaafkan. Bagi umul balwa, mengatakan. Kalau sikit dia batal, kalau banyak dia idza dhaqata bila disempit dia, bila sikit dia tak dimaafkan, bila banyak dimaafkan. Itu jenis maaf bila dia meratai tempat tersebut. Jadi kalau dalam solat macam darah dan solat dimaafkan. Cuma dalam luar solat jatuh setiap darah dalam jam habis. Dan air itu jadi najis. Mutanajislah air itu jadi najis, ya. Kalau pakai semut dalam solat batal. Dalam solat dia tak batal. Luar solat dia tak batal, masuk dalam air. Ya. Kalau kita sembelihan kan, korban kan. Okey. Kita dah buat korban tu semua, kalau kita dah basuh semua, tapi ada juga yang still ada dekat sikit baju tu, sah tak solat? Okey. Bagus soalan tu. Darah ada dua jenis. Darah yang tidak maafkan, darah yang mengalir. Lembu, kerbau, ayam mengalir, tak maaf. Kena baju, najis. Satu darah yang tak mengalir, ni nyamuk tak mengalir, maaf. Kena baju, dimaafkan. Bezanya mengalir tak mengalir. Itu dia punya lah. Satu darah yang mengalir. Kalau sembelih kata potong badannya mengalir darah, itu tidak dimaafkan. Darah ni ikan ni darah mengalir tak mengalir? Kita masuk ikan kan, ikan kayu tu, darah ikan tu dimaafkan. Dia bukan jenis yang mengalir. Cuba kita silap. Kita kadang-kadang tahi dalam perut ikan tu kita tak bersih, sibuk pasal darah, tersilap. Yang darah itu maaf. Tahi dalam, dia pakai tarik-tarik tu kan, tapi tahi dia tu tak maaf, najis. Jangan sibuk darah ikan tu. Darah ikan memang darah ikan, dia darah binatang dia tak mengalir, dimaafkan. Kita bersih semua tu kan, kita keluarkan depan perut ni, kita lalukan air, ya. Lepas tu kita potong. Nak basuh, tak basuh tak masalah. Bak ikan termasuk darah yang dimaafkan, sebab dia tak mengalir. Lembu, kerbau, semua ayam ni darah tak ada maafkan sebab dia mengalir. Beza tu. Okey, bila kita kata darah tak mengalir ini, maksudnya keadaan dimaafkan di dalam solat dengan syarat, ya, tidak dikata pada semakin pada uruf sekiranya kita dimaaf sedikit, tidak darah banyak. Kalau kita banyak sekalipun dimaafkan dengan syarat tidak diusir tempat yang berdarah itu. Itu beza ni. Sebab tu ni lah yang kita banyak hilang khusyuk ni. Biasa daging ni kita ambil kan, kita slice, kita ambil daging itu tak kena darah. Bila kita tahu dekat daun pisang, kita tahu kat kalam itu yang masak itu darah itu, dia tak maaf tu. Kalau kita ambil daging yang kita masak terus, kita tak basuh, tak mengapa, jangan cakap ini ada darah, potong daging tu kan. Tapi jarang orang tak basuh. Bila kita potong daging, letak dekat tanam ke, dekat apa ke, dekat plastik ke, kena darah, daging itu najis, mutan najis. Bila mutan najis, cara basuhnya tak ndak, suka tak suka, setuju tak setuju, air mesti di atas, daging mesti di bawah. Melainkan kita gunakan bomba tu. Bomba tu kan, baik kopi bomba tu, itu boleh di bawah, air banyak. Kalau sekat air paip ni, apa berlaku sekarang? Kita nak buat sup biar buat, tulang tu dah kena darah, dia ambil besin, buka air, buat sup. Itu masuk dalam periuk, tambah air. Lepas tu kita kita masak dia punya tomat tu masuk, habis satu kawah besar tu najis. Sebab apa?
Allahu Akbar, dia tak basuh tulang tu dengan air lalu. Inilah punca yang banyak kita tersekat khusyuk kita ni. Memang kalau kita mengaji bab ini, itu yang kita tekankan sangat untuk kita solat di taharah ni. Allahu Akbar. Daging kita beli, daging kita beli itu, yang kita beli itu. Okey, pertama sekali kita apa yang kata satu kilo, ambil air, 2 air. Okey, potong. Nak basuh tak basuh, tu tak lihat. Bab darah dalam daging dimaafkan. Yang luar tak maaf. Syaratnya mesti basuh air, lalu kan air mesti di atas, daging di bawah, ikan di bawah dan sebagainya, sayur di bawah. Mesti syarat tu. Melainkan air banyak, itu boleh ceritalah. Jadi darah lembu, darah api yang mengalir itu semua tak kena baju, wajib basuh. Kalau buat solat, batal solat. Jangan mampu apa, yang mau dimaafkan, tak sikit, darah tak mengalir, itu bezalah. Ya. Ada masalah nak kita buka. Nyamuk tu pun darah tu tak masalah. Bangkal kena buang. Tolak cepat. Jangan sampai tak minat dengan lama lah. Lama tu yang batas sebab dia berada atas badan kita, atas baju kita. Sekadar tamak ni lah. Atau menantuk. Benar segera. Ya. Tak salah bunuh, dibunuhkan. Apakah binatang yang sunat dibunuh, dapat pahala bunuh. Ular, tikus, kalajengking, cok lipan. Ya. Ada 5 binatang ni yang sunat dibunuh. Ya, dapat pahala kita bunuh. Dia kata kesian jangan, tak, itu sunat. Ada makruh dibunuh. Ya, Allahu Akbar. Ada lagi pada tu. Ya. Sebenarnya air semut, okey. 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 Kita tahu semua kita yang jatuh dia tahu sendiri atau tercampak dengan sendiri, bukan sengaja. Dah satu dia ada perubahan, tak banyak dulu, dimaafkan. Walau kita tak buang semua tu pun air tu maafkan. Cuma bagi orang yang nak menghafal, dia tak minum dah air tu, ya. Bahawa kalau saya tak jumpa hadisnya, itu betul orang dulu lah, orang ada. Tak salah. Sebab binatang itu yang dimaafkan di luar solat, bangkai dimaafkan. Jadi air yang binatang pun ada air yang ada tu dimaafkan. Syaratnya 2, bukan sengaja kita campak. Bukan saja kita tapis, itu yang tapis sengaja tu dan najis dah. Yang tu tidak banyak masuk, tidak bersarang masuk itu sehingga berubah air itu macam minyak, itu tidak maafkan. Itu kalau kita kan binatang tidak mengalir darah, itulah hukum dia. Ya, berbeza dengan binatang yang mengalir darah, itu hukum dia. Jika tadi. Daging kita dah potong-potong. Okey. Ataupun daging frozen. Potong-potong dalam bekas, memang air jadi merah. Darah. Kemudian apabila saya cakap ni, kita basuh dia dengan air lalu. Okey. Lepas kita basuh tu, kita letakkan dalam bekas. Dah campur habis tu, dalam tu ada masih lagi ada merah. Itu maaf. Yang penting dia basuh mula-mula tu. Kalau sekilo daging seketul tulang tu kan, lalukan air je. Tak payah kita susah. Lalukan air, lepas tu masuk. Ada darah tu, maaf darah tu. Yang ada darah dan daging, maafkan. Itu maaf. Jangan tak basuh dulu. Bila kita basuh, lepas tu kita ada 2 cara lah. Satu, kita boleh tapis air, tapis dia punya tapi tinggal mata yang kecil, dia punya apa ni, lubang kecil tu dia rosak kan. Air lalu tu dia cepat tak ditakung kan. Tapis sudah tapis, lepas tu dah dia tak masuk. Tapi nak potong ke tak potong ke tak masalah, keluar darah tak masalah. Yang dalam daging itu, yang ada kat daging itu, maka syaratnya dah kita basuh lebih awal. Jangan kita potong dulu, kerat potong je. Bila kita basuh, dia berebak najis tu. Semua benda ni mudah. Saya kalau Kuala Lumpur tu ada caterer JU tu, memang dia kuliah dia kata kalau masak daging, dia ambil masak sendiri, tak jauh lagi, sebab dia nak jaga. Bukan senang nak pergi makan orang dah tempah banyak, maknanya keadaan dia dijaga. Itulah kita kata, yang orang berhati dalam masak ni, dia akan jaga betul-betul. Kita sendiri nak bagi anak kita makan, suami kita makan, nak pergi makan, takkan kita buat benda yang najis. Jangan nampak najis, Allah, najis ya Allah. Kadang-kadang tu kita beli daging pasar di rumah, potong, masuk dalam besin,
Kita basuh. Oh, Basuh masak. habis. Belum. Dia tak asal nak sikit lagi. Masuk bising merebak ni situ pula. Terpindah ke mangkuk lain. Tempat kan masuk najis pula merebak lagi banyak merebak dia. Sedang ni basuh terus, potong kemudian tak ada habis. Kita berhentikan najis itu. Adukan air. Tak payah kita nak apa. Dia kita potong dulu, itu merebak nampak daripada sikit. Kalau 3 mangkuk lah. 3 besin dah najis tu habis najis belaka. Yang ni kita masak gitu. Apa kita tengok yang dalam kitab betapa kita nak solat ni, kita tak cerita bab solat dulu, bab taharah dulu. Mengapa Allah sebut? Yang pertama taubat kan, ayat 222 surah Taubah. Surah yang kedua, juzuk kedua, ayat 222. Ya, maksud inna yuhibbu tawbi yuhibbu tahirin. Allah kasih pada orang bertaubat dan kasih menyucikan diri lahir dan batin. Zahir dan batin. Luar dalam. Dia tak ada keluar, dia dalam najis. Yang najis yang zahir, najis batin. Najis itu macam kianat asal batin lah, bentuk batin. Tengok ayat, dia sebut zahir dan batin. Begitu juga kita makan kita. Nampak biasa, ya, biasa dia. Tapi sebenarnya tu dia ada najis. Contoh, telur masin yang tidak dibasuh taiknya tu, dia rendam air garam. Hukumnya telur tu najis, telur masin tu. Sebab tu kalau kita nak beli telur masin, pastikan yang wajib produk Muslim. Memang payah nak jaga. Sebab tu kalau kita nak order nasi goreng ikan masin, berhati-hati. Biasanya ikan tenggiri dalam plastik itu memang tak ada buang perut dia. Itu yang sedap tu. Ajinomoto, ya, 4G Ajinomoto ketiga lah. Selain daripada Ajinomoto, tambah tu sedap lagi. Najis. Kalau kita cakap bakar ikan dengan perut-perutnya tanpa kita taruh garam, hukumnya makruh, boleh makan. Tapi jangan makan tahi dia tu. Tahi buanglah. Makan isi dia, hukum makruh. Tapi kalau kita bakar ikan, taruh garam, tak buang tahinya, hukumnya najis. Sebab apa? Garam tu meresap dalam daging tersebut. Itulah telur masin yang tidak dibuang, dia tidak cuci tahi itu, itulah najis hukum. Untuk pengetahuannya, bagi semula juga sekalian, ikan yang kurang ukuran 2 jari, tahi ini dimaafkan. Ikan bilis, ikan belanang, ikan bulu ayam, apa jenis kata? Ikan seluang. Yang jenis 2 jari ini, dia rebuskan dia masak dia kata jemur ke dia tanpa dibuang tahi itu, dimaafkan. Dia sebut kitab Al-Bunatul dalam kitab Al-Syekh Al-Hafiz Imam Masyarakat Rahimahullah Ta'ala, dimaafkan untuk 2 jari sahaja ke bawah sebab sukar untuk menghilangkan tahi itu. Ya, nak makan tahi, makanlah sekali. Tapi orang perempuan kata orang itu acih orang perempuan kan, dia buang tahi. Rupa tahi itu banyak dia punya kalau kena kau memang itulah kuat kat tahi itu. Bukan kat isi dia tu, kat tahi dia kuat tu. Itu maaf, dia tak masuk ya. Kalau teringin sangat nak masak goreng, cik goreng ikan masin, carilah yang jual itu ikan belana ada. Kan ikan apa? Ikan cikik leher itu boleh lagi. Apa ikan cikik leher tak tahu apa dia jual dari yang dia buat macam-macam, dia tak buang kan masak macam dia memanglah goreng itu boleh dimaafkan. Tapi tenggiri besar pun jangan buat kerja. Itu najis belaka lah. Boleh? Kasam tu juga. Kalau tak buang tahi itu kan, yang 2 jari ke bawah itu dimaafkan. Walaupun tahi tidur dengan tahi sekali tak dibuang. Tengok 2 jari tak 2 jari. Itulah kaedah. Dia tak dikatakan, dia tak rigid, dia tak dikatakan ya, ukuran 2 jari lah. Sudahnya jadi jari lah. Boleh lah ikan tamban, ikan bilis, ikan belanak kecil itu, ikan apa tu boleh harga tu. Teringin masak goreng, nasi goreng, ikan masin ambil tu. InsyaAllah boleh. Ya. Okey, ada lagi? Ikan tenggiri jangan bawa besar. Jangan pasal. Kita yang daging tadi tu, setelah kita basuh, alirkan air, boleh potong-potong. Potong-potong. Nak basuh tak basuh tak masalah. Memang ada darah. Darah itu dimaafkan. Ya, sebab tu
Tapi orang yang dia sebab ada orang yang tahu, dia takkan potong dulu, dia pasal dulu. Sebab dia potong dulu menyusahkan dia. Macam kita sok kan, kita tutup daging tu seketul, kita basuh dulu, masuk dulu. So, kalau kita potong-potong kita tak masalah. Cara basuh dulu baru kita potong. Jangan potong dulu. Yang sikit ke melebar tidak. Dalam ni kalau potong, kita potong kecil-kecil. Tapi kita basuh satu-satu lagi. Boleh juga. Kita robek sikit lah, banyak kerja. Banyak kerjanya. Kerja banyak. Boleh, dua cara tu. Ya. Okey. Macam mana dia? Katu. Katu ni masuk dia punya tu lah. Sayap itu. Tertinggal kat baju kita. Bila binatang yang terpisah keduanya bulu punya tu kan sayapnya tu najis. Kalau dia ke katu tu saja tak masalah. Bila dia terpisah, terpisah daripada badannya tu najis. Sebab tu kalau dah mengatakan melainkan dah ke katu dah dapat elak dah. Bukan seekor-ekor. Tu baru dimaafkan. Itu bezalah. Kalau seekor-ekor tak ada maaf lah. Kalau banyak dah mengatakan satu surau ni tak masalah, teruskan solat, jangan berhentilah ya. Sebab tu dia najis sebab dia terpisah pada anggota badan dia ya. Macam contoh kita ambil bulu ayam. Bulu ayam ni dia dua kategori. Satu dimaafkan, satu dimaafkan. Bulu ayam yang terpisah ketika hidup dimaafkan. Sebab ayam tu binatang yang ada makan. Dia kira dia yang kedua terpisah ketika mati. Kalau disembelih bulunya dimaafkan. Bulu kita buat yang abuk tu kan. Pastikan bukan daripada Cina lah. Ambil plastik senang. Bulu ayam ni kalau dia ambil masa dia mati, najis. Dia ambil masa hidup, okey. Tu beza dia. Macam bulu kambing. Bulu kambing ni yang buat berdiri kan dia ambil masa dia hidup, suci kan. Atau ambil masa dia sembelih, kita ambil. Tapi kalau dia ambil selepas dia tak sembelih atau bangkai, bulu tu najis. Itu kategori binatang yang halal makan. Kategori yang tidak halal makan, kekatu tak halal makan. Bulu pisah pada badan dia, kau tu najis. Itu beza. Dia adat-adat. Kalau pakai kasut tu semua leather pun. Maksudnya dia dah sembelih dah daging dah makan ke apa, dan kulit tu dibuat jadi kasut. Kulit apa? Kulit dia dua kategori. Kulit binatang tidak halal dimakan, yang halal makan tak masalah. Yang tak halal makan ni dengan kulit khinzir dan babi kurangkan duanya. Berular sekalipun ya, ataupun kulit buaya, suci zahir batin bila selepas samak bukan satu, basuh dengan sekali air tanah, 6 kali air mutlak, itu satu namanya, bukan samak. Samak ni kita proses menghilangkan saki baki daging, urat dan sebagainya pada kulit ya, untuk dijadikan tali pinggang, beg duit, beg dan sebagainya. Itu suci zahir batin. Walaupun binatang tu tak halal makan sekalipun. Syaratnya sama gunakan tawas ke chemical ke. Syarat untuk sama ada 3. Yang pertama, kulit tu tak mudah putus. Ditarik tak putus. Itu tak boleh. Kalau sama mudah putus tak boleh. Yang kedua, tidak ada sisa-sisa daging, urat sebagainya. Bersih. Yang 3, tidak ada bau busuk. Sahlah dia. Walaupun yang buat tu atau pakai tahi burung pati sekalipun dulu kan, tajam, tak masalah. Cuma dibasuh lepas tu lah. Syaratnya itu binatang yang tidak halal makan, ular ke, buaya ke, suci dia, boleh buat solat. Syaratnya ikut hukum sama, hilangkan dia punya urat dia, daging sebagainya. Dan juga termasuk kalau wilayah start 26 bulan ni kuliah, syaratnya masuk isyak berhenti di Perak macam ialah dekat injury time ni. Injury time dah masa kecemasan ya. Wilayah start kuliah untuk maghrib 26 bulan.
saya dapat ni kan untuk ikut, tapi dia bagi dia ikutlah filosofi bagaimana tu, baik dia sangat berhenti sebelum isyak ni ada satu berhenti lah. Itulah dia punya panduan, kita kena hormati lah peraturan terletak untuk melaksanakan, insyaAllah ya. Okey, kita ada satu dua soalan sebentar, ada satu lagi je pasal untuk proses untuk makanan kita ni supaya kita dapat hati tenang untuk solat ya. Okey, agak sila. Saya nak imamkan solat di weekend. Lepas dah solat, dah baca doa apa semua, sekali ada jemaah guru saya dekat kaki tu ada cicak. Okey. Itu penting tu. Biar kita dia satu najis yang nyata, zahir nyata, itu batal teruslah, tak ada maaf lah. Kalau yang tersembunyi macam imam yang tahu, imam yang nampak depan imam tu, itu imam je batal, imam tak batal. Ini tak ada maaf lah. Sebab lepas salam, kalau dah salam doa semua tu, dah habis semua tu kan, nak balik tengok ada tai cicak, itu boleh maaf. Anda yang mana kita keluar tadi tu sekejap, tapi habis salam tengok cicak, kena ulang dah solat balik, ulang solat semua sekali. Jadi dia tak nak maaf. Bila nyata nanti situ, nyata terang pada individu imam ke kaki imam, dia nampak oleh para makmum. Imam tak nampak, tak nampak. Lepas salam dia kan, lepas salam. Kalau kita lepas dari doa itulah cerita. Kemudian jarak dia ambil masa, dia kata hampir hukum masa yang berlaku, hampir kira hukum dia. Kalau imam saja yang nampak, tak batal solat, melainkan imam je batal. Imam je nampak depan dia, makmum tak nampak. Kalau makmum nampak dengan imam apa batal? Itu beza je. Kalau imam nampak, imam sendiri nampak, yang lain tak nampak, imam je yang batal, imam yang ulang, makmum tak ulang. Tapi kalau makmum nampak dengan makmum dengan imam kena ulang. Itu beza je lah ya. Satulah insyaAllah. Jadi untuk malam ni saya bagilah satu amalan yang diambil daripada Tuan Guru Karamah ya. Al-Alamah lah Syekh Nawal Bantin. Itu yang bila jembatan kita untuk tu, memanglah kos baik boleh itu bukan sikit kan. Kabel saja bawah tu dekat 6,000 kabel je, atas tu atau belah kan dia punya tu. Jadi saya tak keluar rumah, adik yang sibuk tu saya duduk je sampai yang WhatsApp yang ada hantar gambar tu sampai lepas wilayah ambil dana tu lah. Siapa tu ngapa tak ada beritahu kita, maklum jemaah kita sini. Saya kata hari tu saya tak ada, saya sendiri orang gambar tu orang yang hantar sebenarnya saya sendiri tak pergi jembatan tu. Saya kata lah dah betul lah, subhanallah. Pendek istighfarnya tapi menakjubkan dia punya rezeki dia, rezeki yang tidak diduga tak duga, iaitu kan dia ya, astaghfirullah wa atubu ilaika bukan ilaika, astaghfirullah wa atubu ilaika, astaghfirullah. Tiap semayang, lepas semayang 100 kali. Kalau kita kata masalah yang tak dapat, kita hajat bersangatan, hajat yang tak dapat, itu 4,444 kali. Allahu Akbar. Saya Tuan Guru bagi saya amalan adalah tasbih dia. Dan lepas tu lepas solat subuh, antara sebelum solat subuh dengan solat sunat subuh, solat subuh kita baca, lepas tu solat subuh. Itulah waktu yang paling mustajab. Bayangkan ya, kita masa jatuh tu kata biar ni kali jatuh kita harapan air naik tinggi sangat air tu. Tapi macam mana ya, bila kita dipatut mana datang sumbangan kita pula tu. Lah setakat ni alhamdulillah duit kabel pun dah selesai, duit bakau pun dah kita dah syawah di bagian tahunnya tinggal sikit lagi lah ya. Tanpa diduga, tanpa disangka. Itulah macam kita ni wafak ni. Ilmu Silusron menunjukkan
Kesulitan sekali, kesenangan 2 kali. Susahnya sekali, senang 2 kali. Di sebalik kita terima wabak ini, insya-Allah pasti kebaikan akan datang lebih hebat daripada. Saya nampak orang Adam, saya nampak itulah Islam akan naik semula. Itu je. Yakinlah kita, insya-Allah. 100 kali lagi setiap lepas solat. Astagfirullahaladzim. Ini saya ambil daripada yang dijazahkan kita, dan kita bagilah share lah. Benda juga ilmu kalau simpan-simpan. Pendek je. Astagfirullah kalaha tu asma. Astagfirullah wa atubu ilaika kaf. Astagfirullah wa atubu ilaika. Astagfirullah wa atubu ilaika. 100 kali. InsyaAllah. Ya. Jadi itulah yang kita kata, bila saya amalkan ni, luar biasa dia punya Allahu Akbar. Nak kata macam mana, hanya Allah yang tahu. Itulah saya buat bangunan tu. Ya, bangunan satu, bangunan sebenar. Rasanya tak kurang 2,5 juta dah habis dah. Nak datang ambil kita pun tak tahu. Yang bawah ni tapi musliman dah habis 200,000 tu. Naik lagi tu. Tadi pun ada orang masuk. Subhanallah. Sebab tu kerja kita buat apa yang banyak mana bukan kerja kita. Bila buat kerja kita, buat kerja kita, Allah buat kerja dia. Jangan fikir banyak mana. Bukan fikir bila wahai itu Allah. Yang penting kita buat kerja kita. Baca. Sebab tu istighfar ini diijazahkan, ya. Bila kita dapat ijazah itu, kita amalkan. Subhanallah, ya. Pendek ya, astagfirullah wa atubu ilaik. Bukan hak yang ilaika. Ilaik. Yang tu asma azim tu ilaih. Itu ilaih kepadanya. Beza. Macam kita ada orang ketikaikan zikir Allah. Dalam hadis Imam Muslim, ya, hadis Imam Ahmad dan lainnya, la taqsa hatta yaqula fil ardi Allah. Tidak akan berlaku kiamat sehingga bumi ni atau bumi akan sebut Allah. Apa dia? Satu lagi hadis Imam Bahaki Ibn Abbas. Amal zikir ni, ya. Idza nazala bikum qurabun wajahdu bala'un faqulu. Bila kamu timpa kerusingan, kesusahan, beban tertanggung, macam doktor kita lah, dengan musyarat lagi, dengan apa lagi, kan jam ke rumah tu, cakap pun tak ada. Ingat ya, apa dia biajar? Sebut Allah 2 kali. Rabbuna la syarikalah. Boleh? Allah Rabbuna la syarikalah. Sebut sekali. Allah. Yang tu pun Allah Rabbi la syarikalah. Untuk ini akhir ilahnya, kami buat program Kem Radio Soleh, buat di pos Persih orang asli. Yang pesertanya itu saya salah seorang punya AJK, terlibat AJK Rustil lah, yang jadi untuk pergi bertuasi budak-budak lah. Kita ada budak-budak ni daripada taman-taman perumahan yang canggih, yang anak-anak yang berada lah, berkawan kampung. Kita buat surat kubur hantu. Satu orang terjarakkan dengan badak kubur asli itu buat macam tu. Kemudian buat penedam buat. Apa dikatakan kita? Dia mengamuk. Dia macam-macam kita dah tak pernah, budak tak pernah keluar pernah. Dia guna rumah taman-taman perumahan yang hebat. Rumah pun babang hidup. Tetap buat segitu, tak mengamuk kuat tu. Tak siapa yang boleh terlepas. Semua kena. Nak tak setuju, tak setuju, tak paksa buat. Beritahu dia, saya peluk dia. Dek, sekarang ni siapa yang boleh hadir sekarang ni? Allah. Ingat dia, Allah, dek. Ya, Allah, sebut Allah. Sekali dia boleh grip dia bangga sikit. Siapa boleh melepas adik boleh bahaya? Allah. Dah. Siapa boleh dengan siapa adik pelindung? Allah. Lepas terus kali Allah. Tengok, itu yang kita buat sendiri. Saya buat sendiri. Ada kata tak ada makna. Tak jumpa hadis. Ada hadis. Yang kedua, saudara, bila kita buat Allah itu, kita buat zat dia.
Ar-Rahman, Ar-Rahim itu sifat dia. Itu nak tabik je, insyaAllah. Habis kita tabik tunjuk kitab ni. Wallahu a'lam bishawab. Itulah kita dapat sikit kongsi lah malam ni. Saya sebenarnya nak panggung lagi Pak. Lepas kalau kita punya dah 3 bulan tak mengajar, bayangkan ya Allah. Duduk di rumah tu kita, tapi bila dapat ni tak nanti pula, tapi kita ikut filosofi lah, kita ikut peraturan dia tetapkan, insyaAllah itulah keadaan kita mampu untuk sama. Jadi kita ambil itu, ambil lah yang satu-satu agak kesulitan sebagainya, bacalah lebih tulat macam kita. Jangan mengeluh. Kalau kita mengeluh habis syaitan masuk. Kadang-kadang memanglah dengan anak buat hal lagi, kadang kerja beban lagi, isteri merajuk lagi, kadang jam kita ke rumah, jam. Jangan lupa nombor dalam insya-Allah dia dapat cas, dapat kuatan yang luar biasa. Sebab kita sebut zat dia, bukan sifat dia. Zat ini apa? Kalau kita baca tauhid, jangan kita pisahkan zat dan sifat. Pasal pisah zat dan sifat, katakan kudrat semata, kafir kita banyak billah. Itu kita tauhid lah. Tauhid insya-Allah. Ya, yang pisahkan zat dan sifatnya itu tauhid. Terima kasih Tuan Musi dan juga IDK sebelah dengan seluruh sementara kita tambah hari ini dan pertama kali lah di daerahnya Madin dan seluruh mana-mana kuliah kita terkumpul ke di Selangor ke ini pertama kali kita boleh lah dia tahniah lah atas bolehkan kuliah dan insyaAllah dan kita dapat berhati dan hari ini buat rekod untuk kesempurnaan kita 333 cantik nombor tu ya, bukan kita dan kesempurnaan kita makin nak tinggal sikit 60 lebih. Itulah hebatnya doa. Doktor yang doa jangan hilang doa sebelum doa itu senjata untuk iman. Jangan tinggal kunut nazilah. Ya, jangan kunut nazilah. Itulah kalau kita kata negara terbaik, kita 5 negara terbaik, kita buat 2. Bukan sahaja dengan doktor, para-doktor dengan betul-betul itu, para imam jangan lupa semangat. Imam-imam yang setiasa malam yang hajat doa itu, jangan lupa semangat imam-imam. Ya, jangan lupa ni. Walaupun bukan dia orang lainnya, tapi doa itu yang menyebabkan kita antara 5 negara terbaik untuk kesembuhan COVID-19. Subhanallah. Mudah-mudahan insya-Allah terangkat, kita nampak dah semakin terangkat dan semakin mendekati kepada Dajjal dan Imam Mahdi. Awas dia peringatan daripada Allah lah. Apa dilihat bila nasr hadirnya semakin dekat. Bila Kaabah haji terhalang, itu bunga-bunga dia, ya, bunga dia. Terima kasih atas kehadiran. Mudah-mudahan kita mengerti rahmat Allah Ta'ala untuk sama kita, untuk teruskan kita dengan terus apa yang kita jagalah peraturan kita sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fakihna bid-din wa al-hawla ilman fi yaqin sadiqa wa amalan buta rizqan tashfa wa afiyah wa fa'da ma bala wal wada min shar Allah na'budu wa tuqam rabbana atina fid dunya hasanatan fil akhirati wa qina اللهم لا تفتح عن الجموع الخاتمة وصل عليه وصل الله وبركاته.